kita mengenal pasti masalah. So macam mana kita kenal pasti masalah ni? From literature review kita. Kita nampak benda ni, kita baca. Mula-mula kita tengok pemerhatian secara kasar. Lepas tu kita start membaca isu apa yang kita nak kaji. Membaca dalam ulasan karya. Dan lepas tu lah baru kita membentuk framework. Ini kita akan tengok, kita akan discuss tentang nanti detail ya, membentuk framework. Daripada kita baca ya, dengan satu fenomena kita nak tengok contohnya rasuah. Okay, saintifik yang baik. Okay. Pertamanya, setiap kajian yang kita nak buat perlu ada tujuan yang jelas. Purposiveness, mesti ada tujuan yang jelas. Bukannya you use ni kita tak jelas apa yang nak kaji. Ini biasa berlaku tau di peringkat master sekarang. Biasa tanya student, apa yang you nak kaji sebenarnya ni? Aku tak tahu. You should be able to identify apa sebenarnya you nak kaji. Contohnya kata kalau Tuan Haji Razif nak kaji pengaruh, apa yang nak buat itu lupa dah saya. Macam mana? E-filing. Penerimaan, apa yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap e-filing. Itu yang dia nak kaji, jelas dah tu. Sejelas-jelasnya. You nak tengok sejauh mana apa faktor yang mempengaruhi kita semua ni, taxpayers ni menggunakan e-filing. Itu yang kajian dia nak buat. So, perlu jelas. Okay, ada purpose, ada tujuan yang jelas. Yang kedua ya, perlu bersungguh-sungguh. Okay, mendalam dan mengambil kira semua aspek ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai rigorousness. Perlu rigorous, perlu detail. Maknanya pembacaan tu detail. Dalam konteks Tuan Haji Razif dia nak buat on e-filing ya, apa yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap e-filing ni merupakan internet kan. Okey, apa yang mempengaruhi penggunaan internet dia dapat tak? Variable apa dia? What are the variable you get? Ini tanda-tanda awal ni. Ini tak rega lagi maknanya tu. Ini contoh pengkaji yang tak betul-betul lagi, bersungguh-sungguh dan mendalam. Tak rega lagi, tak nak describe lagi tu. Easy to use. Lagi? Usefulness. Lagi? Safety. Lagi? Privacy. Contohnya lah. Okay, ini yang faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini selepas baca dalam literature kajian-kajian lepas kan, bukan kajian lepas tak kata e-filing. Kita mungkin tak dapat cara yang spesifik orang buat e-filing kan, tapi e-filing tu internet. So kajian lepas yang berkaitan dengan internet ni dia kata apa yang mempengaruhi pengguna menggunakan kemudahan internet, e-banking, internet punya fasiliti ni biasanya benda ni lah. Easy to use, senang nak guna, ada kegunaannya, usefulness, kita nampak safety, kita nampak privacy. Ini yang mempengaruhi ni. So nanti Tuan Haji Razif akan teks balik sama ada benda ni berlaku ke tidak dalam penerimaan kita terhadap e-filing. Tapi kalau you tak rega, tak betul-betul mendalam, you tak nak come out dengan this factor. Benda tu masih blank lagi. Sedangkan kajian ni bukan exploratory ni. Benda ni dah orang buat, tapi dalam konteks lain. Okay, so you just extending the body. Maknanya sekarang ni kajian buat on electronic banking orang nak buat. You punya kajian extending body knowledge pun ada orang buat tourism, ghost seekers tourism ni kan. Tapi still tak boleh nak ni. Sebab kewujudan hantu tu kadang-kadang unpredictable. Ikut dan dia, ikut seponok dia nak timbul masa mana. Mood dia hidup, yes dia timbul. Okay, unpredictable. Okay. So, benda-benda macam ni is not testable unless kalau you guna eksperimen, you guna scientific bearing ni. Tapi still orang boleh question on this. Okay, boleh diulangi. Any research people can replicate. Maknanya katakanlah research yang Cik Zul buat ni, puan apa ya, apa? Azrini nak buat PhD nanti boleh tiru balik. Bukan tiru sesuai maksud saya, tapi proses tu you boleh describe dan you can follow that. Boleh tiru balik, replicate. Tak salah. Dalam PhD ke dalam masters ke, student kita yang dekat diploma, kita ada replication study. Kita boleh buat research sebiji macam orang lain buat dahulu, tapi hanya uji dalam environment yang berlainan. Kalau dulu contohnya orang tengok kesan jadual fleksi di kalangan lecturer private college, kita buat model yang pakai framework yang sama,
kita test di IPTA. Sama tidak result? You can do that. Kita panggil replication study. A good research, a good scientific research perlu boleh direplicate oleh orang lain. Maknanya orang boleh faham, orang boleh tiru balik benda tu, tapi dalam setting yang berlainan. Okay, a good research is that. Kalau you buat research, orang lain pun tak tahu, tak faham apa you buat, don't stop sendiri kata you are so excellent. It's not. A good research, orang lain boleh replicate balik benda tu. Okay, dan ini banyak orang buat on replication studies. Setengah buat on di negara barat, orang uji di negara timur. Then people can nampak macam mana nak lihat faktor benua, faktor budaya tu mempengaruhi. Using the same setting, same instrument. Bila sebut replication ni, same instrument, same setting, same framework. Different setting, tapi measurement semua sama. Hanya test tempat yang berlainan saja. Replication study. Okay, tepat dan boleh diyakini ataupun precision and confident you punya tu is tepat dan orang yakin dengan you punya ni. Macam contoh yang kawan kita bagi tadi, dia tanya what happen kalau benda tu tak dapat capai objektif kan? Tak apa, as long as jawapan you tepat dan orang yakin apa yang dia buat tu is correct. Betul. Okay? Objektif itu mesti berasaskan fakta, bukan emosi. Whatever statement you nak buat, sama ada peringkat PhD atau Masters ya, perlu berasaskan fakta, bukan based on your emosi, bukan pada pandangan saya. No, you can't do that in your PhD. Setiap justification you nak buat disokong oleh saya. Tak boleh pada pandangan saya, pada gerak hati saya. You can't do that. Tak boleh justify that. Mesti ada fakta. Mesti apa-apa statement yang buat mesti based on fakta. Okay? And then boleh digeneralisasikan. Maknanya you punya finding tu boleh di-apply kepada ni. Contohnya kata kita buat kajian pasal jadual kerja fleksi di politeknik tadi, boleh di-apply juga di politeknik yang lain, bukan hanya di PAUH saja. Generalize. Maknanya ini akan memberi kesan nanti Pak Lah akan masuk on this ya, kepada normal distribution of your data. Okay, contohnya kita buat kajian melihat kesan waktu kerja fleksi terhadap staf politeknik. Sampel dia politeknik PAUH. Okay, tapi benda tu nak kita generalizekan kepada seluruh staf politeknik. Okay, tapi bila you nak pilih sampel politeknik PAUH, staf politeknik, mesti kita kena pastikan bahawa ciri sampel lecturer politeknik PAUH tu sama dengan ciri sampel seluruh politeknik di Malaysia. Barulah boleh di-generalize. Barulah you boleh kata, walaupun kajian ni dibuat di kalangan lecturer di PAUH saja, tapi ciri-ciri sampel lecturer PAUH tu boleh di-generalize ataupun mempunyai ciri-ciri yang sama dengan lecturer-lecturer di politeknik lain. Then you punya research tu barulah kita panggil boleh di-generalisasikan. Generalize. Dan akhir sekali, research perlulah mudah dan tidak kompleks. Okay, tidak orang kata berkecamuk. People can really understand. Okay, so kalau tuan-puan dah expert dalam research kan, bila student approach you, katakan you dah usah tengok benda lain, you tengok framework saja, you nampak dah benda ni boleh buat ataupun tidak. When you are dah advance, you tengok framework, selalu lecturer akan tanya, where is your framework? Kalau Cik Zul jumpa saya tanya, where is your framework? Sabri nak buat PhD, where is your framework? From framework tu kita boleh nampak dah research ni boleh dibuat ataupun tidak. How you can do that, kita boleh nampak. Okay, secara umumnya berkenaan dengan